Tidak semua kayu terbiar itu dianggap tidak berguna yang boleh dilabelkan sebagai sampah dan menyakitkan mata memandang seperti kayu-kayu hanyut. Ini kerana jika ada kreativiti dalam seni ukiran, kayu-kayu hanyut itu juga bernilai komersial yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan selain mewujudkan aktiviti seni, kecantikan ruang rumah atau pejabat, lebih-lebih lagi sebagai hiasan meja atas almari dan boleh dijadikan bahan pameran yang menarik. Hari ini kayu-kayu hanyut boleh diperolehi dengan mudah, terutamanya di pantai-pantai maupun di sungai. Ini kerana apabila air pasang ataupun banjir melanda, tentunya kayu-kayu tumbang yang berada di kawasan rendah akan turut dihanyutkan arus lalu terdampar di muara sungai atau pantai. Bagi yang menganggapnya sebagai bernilai seni, tentunya akan merasa rugi jika kayu-kayu berkenaan terbiar dimakan serangga perosak dan dirubah cuaca. Tetapi amat berlainan pula bagi individu yang melihatnya sebagai bernilai seni kerana setiap perkara yang diciptakan Allah di alam ini mempunyai unsur kesenian. Sekaligus jika digarap dan dicernakan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang indah pula. Bagi mendapatkan gambaran sebenar tentang bernilainya kayu hanyut kepada pencinta seni ukiran kayu, wartawan CRTV telah menemui Ahmed bin Hassan dari Jalan Pasihur, Kota Baru, Kelantan. Beliau yang juga pengasas KB Organic Garden yang ditubuhkan sejak bulan September 2007 merupakan seorang warga Iraq dan telah menetap di negeri ini lalu mendirikan rumah tangga dengan gadis tempatan sejak 23 tahun lalu. Telah menemui kayu hanyut semenjak 12 tahun lalu lagi. Ahmed yang juga merupakan seorang programmer komputer pada mulanya hanya memberikan tumpuan terhadap tugasnya itu daripada melihat keindahan alam ini secara lebih dekat, apatah lagi tentang kayu hanyut itu. Namun, bagi mencari ketenangan agar mental dan fizikalnya sentiasa ceria dan cerdas akibat tekanan yang semakin membungkam kerana sering dibelenggu tugas sepanjang masa, beliau mengambil keputusan untuk melihat suasana yang tenang di luar sambil menghirup udara segar bersama rakan-rakan yang terdiri daripada beberapa orang doktor. Suatu hari beliau mengikuti beberapa orang doktor yang diarahkan bertugas di penempatan orang asli di bahagian pedalaman Gua Musang, Kelantan. Menurutnya, pertama kali mendapat menjejakkan kaki ke dalam hutan ternyata menyeronokkannya berbanding menetap di bandar yang sentiasa dibebani tugas. Katanya pertama kali dapat masuk ke dalam hutan, beliau terjumpa sebatang kayu agak menarik lalu dibawa pulang. Setelah dibersihkan, alangkah cantiknya sebagai hiasan meja. Bermula dari situlah minatnya untuk mengumpul beberapa jenis kayu hanyut semakin berkobar-kobar. Katanya berhubung dengan bekalan kayu-kayu hanyut ini boleh diperolehi di mana-mana tempat di negara ini asalkan kita berusaha mencarinya. Kayu hanyut ini sebenarnya adalah khazanah alam yang paling berharga dari Allah SWT kepada setiap manusia yang tahu menilai kesenian alam ini. Menurutnya lagi, dalam kesempatan lain, sewaktu minum kopi di sebuah warung sambil menunggu kenderaan masuk ke dalam sebuah hutan di Tanah Merah, Kelantan, beliau banyak menemui pelbagai jenis kayu-kayu yang bertatahkan ukiran menarik serta berunsurkan kesenian lalu diambilnya. Selain itu, beliau memperolehi kayu-kayu hanyut itu di beberapa buah pantai di Kelantan seperti Pantai Seri Tujuh Tumpat, Pantai Cahaya Bulan Kota Baru, Pantai Dasar Sabak Kota Baru, Pantai Irama Bacok dan Pantai Bisikan Bayu Pasir Putih, selain di beberapa buah muara sungai seperti di Pasir Mas dan Tanah Merah, Kelantan. Bahkan menurutnya, di kawasan sungai terdapat pulau-pulau kecil yang jarang dilalui oleh orang ramai juga banyak terdampar kayu-kayu hanyut yang paling menarik hasil perubahan alam. Di samping itu, beliau pernah ke Kuala Terengganu dan Pahang semata-mata untuk mendapatkan bekalan kayu hanyut yang lebih menarik. Selepas itu, beliau ke Perak dan Pulau Pinang kerana semakin minat dengan mengumpul kayu-kayu berkenaan. Jika diketahui di mana sahaja terdapat kayu hanyut menarik, beliau akan mengambil cuti kerja semata-mata meruangkan masa untuk mengumpulnya dan dibawa pulang. Katanya,
Cara beliau membawa pulang dalam banyak keadaan. Kalau sesuai dibawa dengan kereta sendiri, akan usahakan. Jika tidak, terpaksalah menyewa bot dan menempah sebuah lori jika kayu-kayu tersebut agak besar dan dalam jumlah yang banyak. Ahmad menambah, sekarang ini bekalan kayu hanyut melebihi dari yang dijangkakan. Selain diperolehnya sendiri dengan bantuan rakan-rakannya, beliau juga turut menerima sumbangan dari beberapa orang rakannya. Contohnya ada beberapa batang kayu cengal yang tersimpan selama 7 tahun telah disumbangkan oleh seorang rakannya kerana tidak tahu cara memanipulasi kayu tersebut. Jadi, daripada terbiar reput begitu sahaja, lebih baik diambilnya yang tahu menilai kesenian kayu-kayu berkenaan. Beberapa bentuk ukiran kayu yang tersimpan selain sebagai pameran dan jualan di rumahnya kini terdiri dari peta Kelantan, orang sedang solat, kayu anak kuda, ibu mendukung anak, huruf F, kepala unta, kepala itik dan sebagainya. Kesemua kayu hanyut ini menurutnya boleh diguna pakai sebagai barang hiasan meja, diletakkan atas almari rumah, dihiaskan di lobi-lobi hotel dan untuk tujuan pameran dalam pertandingan. Katanya misalnya ada sebuah hotel di Kota Baru ini yang telah 2 kali menyewa kayu hanyut daripada beliau sempena pameran dan pertandingan landscape hotel berkenaan. Setakat ini beliau belum berminat untuk mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan landscape, tetapi tak tahulah untuk masa-masa yang akan datang. Kalau beliau menyertainya pun hanya di peringkat negeri Kelantan sahaja, sebabnya kayu hanyut amat sukar diangkat dan disusun kerana terlalu berat, apatah lagi kos pengangkutannya juga cukup tinggi. Ahmad juga menyatakan beliau pada dasarnya tidak berhasrat untuk menjadikan kayu hanyut sebagai bahan komersial atau untuk diniagakan kepada peminat-peminat dan penggemar kayu-kayu sedemikian. Usahanya itu adalah sekadar sebagai hobi semata-mata, di samping menyumbangkan buah fikiran tentang seni kayu hanyut kepada individu yang berminat. Namun, jika ada yang ingin membelinya, daripada 10 jenis kayu itu, hanya 2 jenis sahaja yang dijualnya, manakala 8 lagi sebagai koleksinya sendiri. Jika ada yang ingin membelinya, beliau akan menjualnya dengan harga di antara RM5 hingga RM7,000 mengikut kualiti, bentuk dan jenis kayu itu. Tambah Ahmad lagi, di Kelantan beliau difahamkan pengusaha kayu hanyut termasuk beliau sendiri hanyalah 4 orang sahaja. Ini kerana warga tempatan khususnya orang-orang Melayu tidak begitu berminat tentang kesenian kayu hanyut berbanding dengan masyarakat di Kuala Lumpur dan Johor seperti masyarakat Cina dan India yang pernah menempah kayu-kayu berkenaan darinya. Katanya orang-orang Kelantan sebenarnya tidak faham bahawa kayu hanyut juga ada kepentingannya kepada alam, termasuklah juga dari segi mental dan fizikal manusia. Tetapi kebanyakan masyarakat di sini mensia-siakan kepentingan kayu itu. Masyarakat tempatan tidak tahu menilai untuk apa kayu itu dijadikan. Mereka sanggup membiarkannya dimakan ulat dan dimusnahkan atau dibakar. Hairannya, apabila kayu-kayu itu dibersihkan dan disusun dengan baik, ramai pula yang memujinya cantik dan menarik. Menurutnya, beliau memuji terutamanya warga Singapura, apatah lagi orang-orang Inggeris yang dianggap bijak dalam menilai kepentingan kayu hanyut dari sudut keseniannya sebagai hiasan. Jadi, beliau berharap kepada warga tempatan supaya mengubah persepsi sekarang kepada berfikiran seni dan kreatif kerana tidak semua kayu yang bertimbun dengan banyaknya itu boleh dibiarkan atau dimusnahkan begitu sahaja. Ini kerana ada di antaranya yang menjadi indah dan elok mata memandang apabila dicernakan dengan baik. Maka itulah kehebatan dan kepentingan kayu hanyut yang digarapkan dari alam ciptaan Allah yang Maha Berkuasa.